A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita sama-sama untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hari-hari kita selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat hidayah, kita dapat amalkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berada di jalan yang diridai Allah dan jalan yang benar. Okey. Okey. Kita tengok sama-sama buku teks Jawi muka surat 53. Okey. Ini adalah sambungan daripada perkataan yang sama ejaan. Macam yang lepas, perkataan yang sama ejaan dia ada dua. Dia ada terbagi kepada dua. Iaitu yang pertama, perkataan yang tidak boleh diubah ejaannya, dan yang kedua, perkataan yang diubah ejaan untuk membezakan makna. Mana kata ada beberapa perkataan yang dia lari daripada kaedah asal. Dia lari daripada kaedah asal sebab apa? Sebab nak membezakan makna, nak membezakan makna. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok sama-sama perkataan yang diubah ejaan untuk membezakan makna. Kejap. Okey, baik. Maksud dia apa? Ejaan yang hampir sama dan berlainan maksud. Dia hampir sama dan berlainan maksud. Dieja dengan memasukkan huruf alif untuk membezakan dua perkataan tersebut. Ada satu perkataan yang kita perlu tambah alif. Sebab apa? Sebab apabila kalau kita tak tambah alif, mana perkataan tu akan kita baca akan disamarkan dengan perkataan lain. Mana kata dia perlu, dia mesti untuk tambahkan alif. Ini kaedah lah. Kaedah guru-guru kita, tok-tok guru kita bahagian bidang Jawi yang lebih mahir. Jadi dia buat macam tu sebab apa? Sebab untuk membezakan. Takut-takut kita terbaca salah. Takut-takut kita terbaca silap. Okey, baik. Tapi kalau kita tengok Jawi-Jawi lama, kalau Jawi lama kalau kita baca, dia kena ambil masa dulu. Sebab apa? Sebab Jawi lama dia masih mengekalkan yang kaedah yang asal. Dia tak ada pengecualian. Contoh dia apa? Contohnya kalau kita tengok dalam kitab Jawi, bumi kan, bumi. Kalau dia tulis ba waw mim. Ba waw mim. Tapi kalau kita ikut kaedah sekarang kan, kita eja ba waw mim apa? Ba waw mim apa? Bom. Tapi kalau kita dulu bumi. Mana kalau kita hanya berpandukan pada kitab Jawi yang sekarang, yang terkini, boleh jadi kita tersalah baca. Allah SWT menciptakan langit dan bom, kita kata. Itu salah lah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab Jawi ni dia ada pembaharuan masa ke semasa. Jadi Jawi lama dia ada kaedah dia, dan Jawi baru ada kaedah dia.
Jadi kalau kita nak memahami Jawi lama, kita kena tahu kaedah Jawi lama. Okey. Jadi ulama, para masyayikh kita, guru-guru kita, tok-tok guru kita buat kaedah tu supaya apa? Supaya memudahkan orang untuk baca Jawi lagi. Ada contoh yang lain. Kaf lam dal ya, kaf lam dal ya. Kan? Boleh dimakan. Kalau kita tersilap baca, kan, keledai boleh dimakan. Keledai boleh dimakan. Sebenarnya bukan keledai, keladi. Keladi boleh dimakan. Kaf lam dal ya. Okey, baik. Tu selingan lah, perbandingan antara Jawi lama dengan Jawi baru. Kalau tanya pendapat Ustaz, mana lagi baik? Dua-dua dia ada. Dia ada, orang kata apa, kebaikan. Dua-dua dia ada kebaikan, dia ada kelebihan masing-masing. Kan? InsyaAllah. Okey, baik. Kita tengok contoh. Kalau kita tak baca contoh, kita tak akan faham. Sebab itulah ustaz-ustaz, guru-guru kita letakkan contoh. Kalau kita baca ejaan yang hampir sama dan berlainan maksud, kita tak faham. Jadi kita baca contoh baru kita faham. Contoh dia, perkataan pentas, pantas. Tengok, pentas, pantas. Boleh je kalau kita ikut kaedah asal, pentas tu kita je pantas pun boleh juga. Tapi diletakkan alif selepas pa tu, membezakan bahawa membezakan pantas dengan pentas. Kita tengok sama-sama. Contoh ayat, semua guru bekerjasama menghias pentas untuk majlis khatam Al-Quran. Yang kedua, pantas ada alif. Ali berjalan dengan pantas supaya cepat sampai ke sekolah. Okey. Yang kedua, perkataan puasa. Puasa dengan puas, kan? Yang puas dengan puasa. Dia tambah alif. Supaya apa? Supaya membezakan puas dengan puasa. Okey. Syukri merasa puas dengan kejayaannya. Bukan Syukri merasa puasa. Syukri merasa puas dengan kejayaannya. Puasa dapat mendidik diri menjadi insan yang sabar. Okey, baik. Yang ketiga, perkataan buai dengan buaya. Buaya dia ada alif, buai tidak ada alif. Midah. Midah menidurkan adiknya di dalam buai. Midah. Nama orang dulu Midah. Okey, pada minggu lepas kami sekeluarga telah pergi ke Taman Buaya. Taman Buaya. Okey, baik. Perkataan yang ni dia tu macam saya kata tadi, dia kita kena tahu setiap perkataan yang ada macam ni. Maknanya bukan semua perkataan kita boleh buat kaedah macam ni, tak. Dia ada perkataan-perkataan yang tertentu. Kalau dalam kitab ustaz ni, contoh yang lain, etika. Alif ya ta ya kaf, kan? Alif ya ta ya kaf, alif, etika. Kena ada alif. Membezakan dengan itik, alif ya ta ya kaf. Nampak? Beza yang lain, contoh contoh apa? Contoh yang lain dah disebut. Lewat dengan liut. Lewat dengan liut. Lam ya waw alif ta, lewat. Lam ya waw ta liut. Tu pun sama juga.
Jadi yang membezakan adalah alif. Okey, baik. Banyak lagi perkataan-perkataan yang kita kena letak yang menjadi pembeza tu. Diletakkan alif supaya menjadi pembeza. Jadi setakat tu kita ambil kaedah ni dulu. Supaya apa? Supaya kalau kita jumpa perkataan-perkataan yang mengikut kaedah yang ni, kita tahu cara nak guna. Okey, baik. Okey, selesai. Okey, kita tengok latihan sebagai pengukuhan. Menunjukkan bahawa kita ni faham ataupun tidak. Okey, baik. Latihan 1, isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Pertama, 4 orang murid berlari apa menuju ke apa. Jawapan dia ada dekat pembelajaran tadi. Yang kedua, adik menangis ketakutan di dalam apa setelah disakat dengan replika. Okey. Disakat tu apa? Diusik lah. Setelah disakat dengan replika. Replika apa? Yang ketiga, setelah minum 3 gelas air sewaktu berbuka, apa? Barulah Siti berasa apa? Ketiga-tiga jawapan ni ada pada nota yang kita baca tadi. Okey. Okey, setakat itu saja untuk latihan. Buat latihan 1, kemudian hantar kepada ustaz, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Siapa-siapa yang kalau tak faham, yang dekat sini dia agak susah sikit lah untuk kita faham. Dia ambil masa. Sebab apa? Sebab dia perlukan perkataan yang tertentu saja boleh gunakan kaedah ni. Jadi dia lari daripada kaedah asal. Okey. Jadinya kalau ada kemuskilan, kalau ada kekeliruan, WhatsApp terus kepada ustaz. Nanti ustaz akan jawab, insya-Allah. Mana yang ustaz mampu, mana yang ustaz tahu, ustaz akan jawab, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.